Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedaya jemaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Syukur pada Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ni, Allah pilih kita lagi sekali untuk duduk dalam suasana ketaatan. Allah pilih kita untuk duduk dalam raudhah min riyadhil jannah, taman-taman syurga. Setiap kali kita hadir ke majlis zikrullah, majlis ilmu, itu menyatakan kita berada dalam taman syurga sebagaimana Nabi berkata, sabda Nabi mafhum hadis, yakni apabila kita datang bertemu dengan majlis zikrullah, singgahlah, datanglah, kerana padanya itu nisbahnya seperti duduk dalam taman syurga. Di Masjidin Nabawi, raudhah, kapek kita pun dah lebih kurang masjid ni, masuk ni ingat raudhah. Kalau di sana raudhah, di sana di Masjidin Nabawi ni sekarang ikut SOP ni setahun sekali dia boleh masuk lah, kalau ambil visa turis. Siapa ambil visa turis pergi umrah, katalah tahun ni dia boleh pergi setiap bulan. Setiap bulan Aisyah. Kecuali haji lah. Dia pergi setahun sekali dia boleh masuk. Sekarang. Melainkan dia pakai visa umrah. Visa umrah tasrih masuk boleh. Menunjukkan susah ni nak masuk raudhah ni. Sekarang ni susah. Kenapa? Nak menunjukkan masuk syurga ni susah sebenarnya. Senang. Dulu ialah sebelum PKP, mungkin orang nampak mudah kan, longgok macam tu, hadang, dia punya ada penghadang, dia buka, gelumba masuk. Fastabiqul khairat. Itu pun satu penterjemahan, masuk syurga kena macam itu. Dia tak ada lemah, gemalai. Orang kata bila akhirat ni lemah je. Nak tahu akhirat tak akhirat, tengok kat Mekah Madinah. Tak ada satu pun yang membawa kepada terjemahan lemah. Semua automatik slide bulan kat sana jadi kuat. Sini mungkin kita jalan malas dah rasa, tapi sana laju je jalan. Kederat kena Allah bagi. Lagi tempat yang mustajab pun lagi kita perlu tenaga yang kuat. Contoh multazam. Kita duk banyak aim dekat Hajar Aswad tu, betul lah. Tapi hadis sahih mengatakan paling mustajab multazam. Tapi nak ke multazam tu kena impit dengan Hajar Aswad tu. Orang macam tak nampak multazam tu. Orang duk tumpu ke Hajar Aswad kan. Lupanya multazam yang antara pintu tu dengan Hajar Aswad, pintu, jangan gayut kat pintu tu.
Pintu tu, pintu Kaabah je lah. Tapi yang Multazam tu, adalah besar tu. Itu paling mustajab. Nabi kata. Paling mustajab. Tapi nak ke situ, kena impit dulu. Kita tak kali lepas ni. Susah nak, sebab orang semua tak tunggu ke Hajar Aswad. Terlupa Multazam. Kadang tu orang tu, dia dah ada, dah depan Multazam, dia tengok Hajar Aswad lagi. Multazam doa. Nampak? Benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Tapi nak bagi tahu yang Multazam ke, Hajar Aswad ke, Iji Ismail ke, kan, Raudhah di Madinah ke, semuanya penuhkan kederat. Dan ini menunjukkan syurga macam itu. Dia bukan dengan bermalas-malasan. Dia tak ada nanti lah, memang tak lah. Tengok orang ramai, tunggu tak ada orang kot, tunggu kiamat. Dia kata, tak, bila nak tengok Raudhah, tunggu kiamat lah kata. Tunggu kiamat, tunggu tak ada orang, tunggu kiamat lah. Baik. Jadi, bila kata begitu jemaah sekalian, ada peluang lagi untuk kita berada dalam taman syurga. Inilah majlis ilmu. Majlis ilmu ni datang bukan sebab kita tahu ke tidak, tapi datang nak menyatakan bahawa kita beriman pada apa yang Nabi kata. Nabi kata majlis ilmu ni membawa pada syurga, taman syurga. Memang kita nak ke syurga semua. Dengan rahmat Allah. Amalan yang kita lakukan itu, kita mohon Allah terima dan Allah gantikan dengan rahmat dan masuk syurga. Jadi begitu. Setiap kali majlis ilmu, ingat Allah taman syurga. Ni nak masuk syurga. Bukan senang maksudnya. Jadi Nabi bagi kita lagi sekali peluang untuk masuk dalam syurga ketika berada di dunia. Kalau boleh kerap-keraplah duduk, keraplah lamakan masa, banyakkan masa. Biar menunjukkan minat bahawa kita rupanya nak ke syurga rupanya. Minat kita. Tunjuk minat. Bahawasanya kita nak ke syurga. Dan lagi satu isyarat kepada syurga itu, kenapa dikaitkan majlis ilmu? Kalau tanpa ilmu kita takkan sampai ke sana. Kalau dengan diri kita, dengan amalan semata-mata kita, lagi tak sampai. Kerana ilmu lah tunggak dia. Tunjang dia. Apatah lagi ilmu yang membawa kita faham tentang Allah SWT. Beramal tanpa mengenal. Menyebabkan amalan itu tertolak. Mengenal bermaksud dengan ilmu. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Perbahasan kita pada pagi penuh barakah ini menyambung pada syarah perbahasan hakikat kehidupan, iaitu melihat kepada uslub perbahasan sifat wajib bagi Nabi SAW. Iaitu kita syarahkan kehidupan bersandarkan terjemahan sifat wajib bagi Nabi SAW. Dan kita dah pun masuk ke pecahan yang ketiga dan yang nak masuk ke empat. Kita ada empat pecahan besar: sidik, amanah, fatanah, tabligh. Empat sifat wajib bagi Nabi SAW ini adalah satu perkara yang mesti kita kena hayati dengan penghayatan yang mendalam. Walaupun ia kita sandarkan pada wajib bagi Nabi SAW, tetapi Nabi SAW itu diutuskan oleh Allah SWT. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, ini hanya sebenarnya Nabi SAW itu diutuskan adalah untuk memperbaiki kehidupan. Akhlak ni merujuk pada kehidupan dan perangai hidup dia, cara hidup dia. Jadi bagaimana kita nak sandarkan kepada Nabi SAW dengan cara hidup yang mana kita boleh jadikan panduan. Itulah merujuk pada sifat wajib bagi Nabi SAW, punya hikmah yang besar. Dalam kajian yang insya-Allah saya akan siapkan dalam kajian master saya buat setakat hari ini, apa yang tajuk yang saya bawa tu, kata ketua jabatan saya lah, Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan, dan disokong oleh Majlis Senat. Majlis Senat terima bulat-bulat tajuk. Tak ada perubahan, tinggal lagi ubah penyelia je. Beliau kata apa? Tajuk saya buat, peranan akidah di dalam mendepani tekanan hidup bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW. Biasa orang cerita tentang tekanan hidup, perspektif. Itu Islam, perspektif, kehidupan, perspektif. Tapi kita bawa akidah dan sifat wajib bagi Nabi SAW ni, macam mana nak selesaikan tekanan? Dan ianya perbahasan yang masih langka, jarang lagi. Bagi kita ingat sifat wajib Nabi SAW ni, kita hanya hafal sifat wajib Nabi. Sidik, amanah, fatanah, tabligh. Rupanya bila kita tengok, kita kaji, ia menjadi satu uslub dan kaedah
Macam kita bahas tentang perbahasan pecahan pada agama, inna dina indallah Islam. Dia ada kaedah, contoh tauhid. Kaedah kita Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Itu kaedah uslub. Kita ikut kaedah Asy'ariyah. Yang membawa perbahasan Imam As-Sanusi kita ikut sifat 20. Itu kaedah. Kalau tak ada kaedah, kita bukannya orang kata apa terus faham gitu. Dia ada kaedah untuk memahami. Bukan bermaksud dengan kaedah itu menyebabkan perbahasan itu tak sempurna. Ada orang kata contoh, hati-hati cuma sekalian. Ada yang membincangkan sifat 20 ni rekaan katanya. Tak yang ngaji sifat 20. Walau sifat 20 ni dia ada susu galuh dia daripada Imam Abu Hanifah lagi. Imam Salaf, As-Salaf, At-Tahawi pun dah cerita dah. Sifat-sifat yang ada dalam perbahasan sifat 20. Tinggal lagi 20 sifat itu memanglah inisiatif Imam Sanusi rahimahullah ta'ala. Tapi nak bagi tahu nya kaedah itu. Macam mana mengenal Allah? Kaedah apa? Kita Al-Quran dan Sunnah. Memang Al-Quran dan Sunnah itu sumber kaedah apa? Itu contoh. Nampak? Kemudian akhlak. Kaedah apa? Al-Imam Ghazali rahimahullah. Tasawuf kaedah. Akhlak ni cerita nak mensucikan hati ni. Nak betul perangai, betul hati. Nabi kata dalam diri anak Adam tu ada seketul daging. Kalau elok daging tu elok semua, kalau buruk buruk semua. Ala wahya qalbi. Kaedah apa nak cerita pasal hati tu? Tak ada kita kaedah kita tak apa ikutlah. Nak ikut habis Ada kaedah ulama dah bawa. Kemudian fiqh, syariat, apa kaedah? Manhaj Syafi'iyah kita. 4 ulama muktabar. Itu kaedah. Tanpa kaedah punarana itu. Okey. Clear kaedah tentang agama, sekarang cerita kaedah hidup kita macam mana pula? Kita pun kata kita ikut kaedah Islam, Al-Quran dan Sunnah. Itu sumber hidup kita. Kaedah kita. Ini yang kadang disebut kaedah ni berbalik pada tadi perbincangan. Kalau tauhid ada kaedah, tasawuf ada kaedah, fiqh, syariat ada kaedah, manhaj dipanggil. Kehidupan kaedah itu. Itu datang macam-macam pahaman barat, datang positive thinking lah, 7 COVID lah, datang macam-macam teori dia pun bawa. Kalau ikut orientalis, dia pun bawa kaedah apa mas sekalian? Pertama dia bawa kaedah, pertama sekali dia akan bawa pada romanticism. Romantik ni orang bermainkan perasaan. Percaya atau tidak, sekarang ni hidup kita ni banyak main perasaan. Dengan hukum-hukum pun diperasaankan. Rasa macam tak patut budak-budak ni disuruh solat lagi ni. Mereka ni belum larat lagi, umur 7 tahun ajar solat. Nampak? Bagilah mereka main dulu. Kalau ikut perasaan kita, habis kita tak didik. Siap? Nampak gitu? Hari ni perasaan, contoh isteri nak jadi solehah, nak buat kerja rumah, buat kerja itu, buat kerja ni. Walau semua kerja itu pahala. Bagi air kat suami, bagi air. Terima senyum pahala. Dah perasaan tak kesian ke kat isteri, balik penat-penat kerja, suami pun kena buat dah kerja rumah juga. Sebenarnya dia main perasaan. Sebenarnya perempuan tak buat kerja rumah pula dah. Dah buat kerja apa? Buat kerja luar ni. Kerja rumah tak mau buat, kerja luar sanggup buat. Buat apa? Al-fulusul duit. Cuba kalau kerja rumah dapat duit, tak payah kerja lah kat luar mana. Tapi abang boleh bagi saya duit? Tak boleh. Tak boleh, abang kena terima saya kerja. Pula dah begitu. Abang tahu tak perasaan saya? Saya nak bagi mak saya duit, saya bagi adik-beradik saya duit. Main perasaan. Hukum kata apa? Wajib ke? Wajib ke menanggung? Mak lain kalau anak tunggal dia perempuan seorang tergantung-ganting dia kat situ, mak ayah sakit tak apalah. Kalau macam itu tak payah minta, suami sendiri akan sanggup jaga mak mentua. Biasanya kalau misalnya kata anak tunggal ke mak ayah sakit, Allah akan datangkan menantu yang ini lelaki yang baik, dia akan tapau sekali. Tapau bahasa pasar lah. Mak ayah, alah mak ayah saya juga. Nah awak tak susah ni. Tapi biasanya dia mewajibkan benda yang tak wajib di sisi agama. Main perasaan, mak dah melahirkan saya. Mak dah gini perempuan. Dia berkata begitu. Dia main perasaan, apa jadi? Pergaduhan tuan. Ini uslub kehidupan perasaan. Uslub kehidupan sekarang ni.
Habis semua benda diperasaankan. Bila ulama kata bagi hukum pula ni, tak sebenarnya adanya kita ni perlukan perhiburan juga. Dan ulama keluar hukum tak boleh lah. Perasaan. Bila perasaan duduk depan, hukum tadi duduk belakang. Sebab tu Islam bukan agama perasaan. Kalau ikut perasaan kita, malas pun satu lah. Masa malas bagi ni datang. Kita rumah je lah kata. Kita dah selalu sangat dah kat masjid ni kan. Datang perasaan. Sebab tu Nabi ajar doa minta jauh, minta lindung pada ajzi wal kasal, lemah dan malas. Perasaan tu datang kadang-kadang nak buat kerja rumah, datang perasaan malas tu. Lemah. Ada satu buku, selalu saya ulang buku ni. Dan ramai pula orang beli buku tu. Ibu kena kuat. Beratus ribu view. Juta ada yang tengok. Muka surat pertama je menangis katanya. Berjujuran air mata katanya. Kenapa? Perasaan. Mainkan perasaan. Walhal Allah SWT telah memberikan jaminan setiap kebaikan. Ni surah Al-Mi'raj kita belajar dah. Satu kebaikan 10 kali ganda. Satu kebaikan. Nak faham kebaikan, baca Quran. Alimun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Kata Nabi SAW. Satu huruf 10. Kalau baca lagi kira berapa huruf dah? Boleh kira Ustaz? Dah ada kiraan yang disandarkan oleh hadis. Kira lah tak apa. Bukan berkira-kira. Allah nak bagi tahunya. Gandaan aku lebih banyak. Kita ganda duit boleh tentu banyak macam itu. Nampak? Satu kejahatan, satu. Niat buat jahat belum dosa. Tengok. Ini ihsan. Niat buat baik belum buat, pahala. Niat baru dah pahala. Buat lagi lah pahala. Niat nak jadi baik. Niat tu dah pahala. Buat terus. Berganda-ganda. Ganjaran pahala. Apa natijah kepada pahala? Falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Surah Baqarah 62. Pahala, cerita pahala-pahala ni memang di dunia tak nampak. Sebab dia bukan barang benda, dia barang gaib yang berbicara soal iman. Sam'iyah. Kisah-kisah sam'iyah. Tetapi di akhirat nanti yaumil mizan dia akan jadi zahir, nampak timbangan. Tapi di dunia dia barang rasa. Barang rasa. Rasa ni maksudnya apa? Yang mari dari hati tu nanti untuk menyelesaikan perasaan tadi. Perasaan sedih. Allah bagi buat kerja tu dapat pahala, Allah ganti sedih, rasa gembira, sedih hilang. Itu tujuan pahala sebenarnya kat dunia ni. Maka Allah kata apa tadi? Falahum ajruhum inda rabbihim. Maka tiada ketakutan bagi dia. Orang yang banyak pahala ni, hidup dia, hati dia tak ada ketakutan. Tak takut miskin, tak takut hilang, tak takut orang tak bagi perhatian, tak takut orang tak hargai dia. Cerita barang dunia lah. Tak takut dia. Orang tak pandang dia, dia tak takut. Ada nyaman, orang takut, orang tak pandang lah. Terutama isteri, buat kerja rumah, suami tak pandang. Oh, kecil hati betul rasanya. Kecil hati saya bang. So besar sikit hati kamu. Asal kecil tu hati tu. Abang saja dia tak pandang. Nak bagi tahu bahawa Allah yang maha memandang. Abang pandang pun apa kamu dapat? Setakat buat pergi jalan-jalan pergi makan. Kamu nak reward tu ke? Kamu nak mas. Nyanduk digembar-gemburkan medsos. Asal isteri je mas, bagi mas. Diamlah tu katanya. Punya murahnya orang bila tak faham agama, dia jual isteri dengan dunia. Padahal isteri kita bukan untuk dunia, isteri kita untuk syurga. Tak ada satu barang pun yang boleh digandingkan dengan isteri kita kalau ikutkan, kerana dia adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Cuba kalau kita dapat kereta Ferrari satu biji. Apa aksesori yang kita boleh pakai kat Ferrari itu? Cuba. Boleh pergi berhenti dekat kedai brother. Berapa kedai aksesori kan? Asal nak tukar set mirror katanya. Ini Ferrari ni bukan sini tempatnya. Nak tambah stiker. Dia kata tak boleh. Dia keluar-keluar dia dah elok dah. Kalau nak juga pergi kat Ferrari. Siaplah barang dia berapa ke. Gitulah orang perempuan. Dia Allah jadikan elok dah.
Elok dah tu. Tapi kerana perasaannya pasal, sehingga kan iblis meniupkan dalam rumah tangga tu, dia pergi serangnya isteri, terutama ibu tu, dia bagi perasaan dia buat kerja rumah tu nampak murah, nampak mudah, nampak remeh. Dan sekali apa pun tak ada. Tapi kalau buat kerja dunia, ini macam. Akhirnya hilang dia punya izzah kepada pahala tadi. Izzah Allah bagi tu. Rasa biasa je dapat pahala biasa. Hari ni orang bagi pahala bagi harta. Pahala dulu ke harta dulu? Harta dulu lah Ustaz. Mana boleh ada pahala tanpa harta? Pula dia bagi SOP salah. Walhal kerana pahala lah maka adanya harta. Kerana pahala. Contoh apa? Zakat. Kerana ada rukun zakat itu, maka datanglah harta. Di mana ada pahala, di situ ada harta. Di mana ada harta, belum tentu di situ ada pahala. Kalau dia faham konsep macam itu, tak miskin dia kat dunia ni. Sebab selagi mana berpahala, selagi itulah dia terjamin hidup dia. Tak macam mana nak tahu pahala? Itulah ngaji ni. Mana boleh kata wallahu a'lam. Tak ada ilmu lah. Ini dosa kepala ni. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam lagi. Ni datang masjid ni hari-hari ni dapat apa? Wallahu a'lam. Sudah. Kalau wallahu a'lam datang masjid, pergi kelab malam, wallahu a'lam dosa. Belum tentu dosa lagi. Inna a'malu biniat. Sudah kacau dulu kan. Kalau dia main barang macam tu, habis. Tunggang langgang menghukum. Dah jelas nampak jalan kebaikan, pahala. Tinggal lagi jaga niat. Jaga niat. Kerana Allah. Lillah. Datang masjid, pagi-pagi ke, setiap pagi dan petang Allah kata, datang pagi dan petang. Keampunan bagi dia. Sebab apa? Sebab Allah dah janjikan ganjaran pahala, aku datang. Betul, sungguh. Sebab pahala kan. Dan pahala mesti kerana Allah. Kalau tidak kerana Allah, tak dapat pahala. Maka pahala juga jalan ikhlas. Jangan takut untuk mengatakan pahala. Sebab setengah orang kata, nanti pahala kan tak ikhlas. Ini jalan ikhlas. Cuma kemuncaknya adalah cinta, hubbun. Kemuncaknya adalah cinta. Macam isteri kita lah. Dia buat kerja takkan nak minta gaji pula. Dia bukan orang gaji kita. Mana-mana isteri yang sekarang digembar-gemburkan, buat itu bayar, buat ni bayar, minta. Memang boleh, dalam fiqh boleh minta. Tapi bila fikir balik, aku ni orang gaji, kena minta semua ni. Boleh minta, boleh. Basuh baju bang, sekian-sekian berat. Kalau kat Ruby berapa? Nak kira. Jenuh tu. Abang makan kat luar tu, satu pinggan berapa ringgit? Saya kira. Suami kata, kalau semua kira ni dah kamu ni isteri aku, kau gaji aku tak? Aku jadikan kamu isteri bukan untuk gajikan kamu. Habis tu, kalau tak ada gaji, bermaksud tak ada bayar. Siapa kata? Bukan tak ada bayar, tanpa had bayaran sebenarnya. Cek kosong. Kamu tak ada gaji tapi kamu nak minta. Kan senang macam gitu. Apa yang suami ada, isteri ada. Suami pakai baju cantik, isteri pakai baju cantik. Jangan kita pakai baju cantik, suami isteri pakai baju buruk, tu salah. Suami makan sedap, isteri makan sedap. Suami pakai kereta bagus, isteri pakai kereta bagus. Maka terpeliharalah dia. Suami kena fikir isteri macam tu, isteri. Kalau lah dia pegang duit, saya pakai kereta bagus, abang pun pakai kereta bagus bang. Tak semudah tu sebenarnya. Ini isteri duit saya lah bang. Kalau abang punya lah. Nampak tak? Sebenarnya hukum dah cantik lah. Suami sebenarnya menanggung isteri. Tinggal lagi ikut kemampuan suami, bukan paksa-paksa. Rela dengan cinta. Bila dengan cinta dia buat semua tanpa kira. Macam itulah bila kita dah beribadah kepada Allah dengan cinta, hubbun. Walaupun padanya memang ada pahala, kita tahu ganjaran besar, tapi kerana cinta, kita buat dengan rela dan sudah pasti berpahala. Pahala ada. Tapi cinta menyebabkan yang berat jadi ringan lah. Pahala ni bukan barang ringan, barang berat. Terutama solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya solat tu amat berat. Berat dan solat ni bukan ringan. Tengok punya besar ni lah solat. Nak dapat ke solat itu ke di Sidratul Muntaha. Bukan barang rendah, barang tinggi.
Barang ada nilai tinggi. Bila nilai tinggi, berat kita nak menanggungnya. Berapa harga barang kita ni? 2 juta. Allah, tingginya harganya. Rendahlah sikit. Sebab tu solat tu Allah letakkan di Mi'raj di Sidratul Muntaha. Tapi apa ramai yang nampak solat tu nilainya tinggi. Malah kadang-kadang menjadi penghalang pula kepada kehidupan. Jemaah yang memuliakan Allah Ta'ala. Berbalik pada kita tadi. Maka uslub kehidupan ini mesti merujuk kepada kaedah sifat wajib bagi Nabi SAW. Itu maksud saya. Bukan lagi perbincangan mengikut arus perdana manusia waktu itu. Dia mesti diikat pertama dengan siddiq, benar. Bermula hidup dengan benar. Apa sebenarnya hidup ini? Yang kedua, amanah. Apa yang Allah amanahkan? Bila dah benar, mesti amanah. Amanah itu masuk. Ini saya ringkaskan. Amanah. Bila amanah, orang yang amanah dan dia bermula, orang yang amanah mesti bermula benar. Dipanggil integriti lah. Kalau berbahasa integriti ni, sebelah Nabi dah mula ada siddiq. The truth. Buat bukan sebab berbayar. Jangan kena hulur orang hulur baru nak buat. Tak boleh. Malah jangan ambil benda yang bukan hak kamu. Tak boleh buat kerja macam gitu. Dia tak profesional begini. Malah kalau kita siddiq benar tu, yang benar hanya pahala. Jangan buat sebab harta. Ni kadang buat berkira. Ini bukan kerja saya ni. Gaji saya setakat ni. Pula gaji setakat tu. Lebih sikit. Oh tak boleh, saya tak boleh buat. Walhal setiap kebaikan pahala. Jujurlah. Tak payah nak klaim yang tak betul. Tak payah nak nipu. Tak payah. Selagi benar, maka dia akan berbayar. Itu jujur. Malah yang paling benar, itu kalau rujuk kepada perbahasan akidah, yang ada hanya Allah. Al-Mawjud, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Merujuk pada sifat Al-Wujud yang ada. Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa amantu billah. Al-Wujud isyarahnya amantu billah. Imam Ahmad bin Hanbal meletakkan Al-Mawjud, yang ada hanya Allah. Bila yang ada hanya Allah, kenapa buat kerja mengharap pada yang tiada? Mengharap makhluk, mengharap benda, mengharap harta. Benda tu tak ada. Memanglah tak ada, Ustaz. Nak beritahu sekarang tu, Tuhan ada orang pakai kita pada rumah. Memanglah itu diadakan. Terdapat. Itu benar tu. Diadakan. Bila Allah adakan rumah, adakan kita, adakan isteri, bermaksud amanah lah. Dia akan ditanya. Baru kita faham. Oh, bukan sebab usaha saya ni. Ramai orang berusaha tak dapat pun. Kamu usaha sikit je, harta banyak. Usaha sikit, isteri ramai. Orang lain berusaha nak isteri ramai, tak aman-aman. Dah doa dah tu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyah. Azwajina tu kan jamak tu. Kurniakanlah isteri-isteri. Seorang tak isteri. Kadang dia doa sikit nampak, tapi Allah bagi isteri ramai. Amanah. Ada orang anak-anak, sebelum tu bercatu-catu anak. Sekali bila hati tu nak, tak dapat. Ada ramai macam itu. Nanti dululah, langsung tak dapat. Nampak? Yang kita dapat, setiap yang dapat, itu amanah, kurniaan. Sebab apa? Nanti ditanya. Bila amanah, datang fatonah. Baru bijak. Ini susunan ni. Yang ini ditahqiq oleh almarhum Datuk Seri Abdul Sandi dan Rafiq. Baru kita bijak mengurus amanah. Ustaz, macam mana urus isteri ramai? Contoh. Macam mana urus anak ramai? Ini bijak lah. Macam mana nak bijak? Minta Allah. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina. Bijak bukan dekat sijil, tuan. Bijak dekat Allah. Malah bijak kata Nabi, ingat mati. Al-Qayyis mandana nafsa amila lima ba'dal maut. Jadi kita bijak. Tengok barang ni, barang bawa mati. Barang bawa mati, aku kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Bila berhati-hati, datang pengurusan yang efektif. Tak boleh nak buat sambil lewat. Ni tak apa, tak boleh. Dia semua benda nak jaga. Bila semua benda nak jaga, Allah bagi dia hikmah. Macam mana nak jaga masyarakat ni? Macam mana nak jaga masjid ni? Macam mana nak jaga rumah tangga ni? Macam mana nak jaga? Bila dia tanya macam mana nak jaga, Allah ilhamkan dia. Sebab dia ada tanggungjawab amanah tadi. Maka bila begitu jemaah sekalian, masuklah pada perbahasan bila dia memikirkan perkara itu dengan kebijaksanaan yang dikurniakan oleh Allah kerana dia minta kepada Allah.
Hikmah itu sudah pasti melalui ilmu lah. Hikmah dalam Isra' Mi'raj ni dua perkara yang dimasukkan dalam dada Nabi SAW dibedah, ilma wa hikmah. Kita inilah dua perkara yang mesti kena ada dalam hidup, ilmu dan hikmah. Ilmu tanpa hikmah, ilmu tanpa tak jadi manfaat. Hikmah mesti bermula dengan ilmu. Hikmah tak boleh datang sendiri tanpa ilmu. Baik. Maka bila begitu dimasukkan, masuklah pada perbahasan yang terakhir nanti kita bincang, insya-Allah pada siri akan datang. Datanglah tabligh, yakni menyampaikan atau bermaksud perkara yang kita dah benar, amanah dan bijak ini, sampaikan dengan maksud dia akan jadi manfaat. Sebaik-baik manusia, Nabi kata, yang paling bermanfaat. Kalau nak sampaikan, kalau dia tak bermanfaat, maka dia tak akan boleh menyampaikan. Kalaupun boleh, dia tidak menyampaikan dengan betul. Dia mesti akan berlaku kerosakan demi kerosakan. Sebab tu berbicara dengan apa yang diamalkan, amalkan apa yang dibicarakan. Dia gitu cara dia. Jadi sidang jemaah yang ta'ala, dan juga pembahasan tabligh juga kita akan masuk pada pembahasan wasata, keseimbangan. Keseimbangan ni adalah kekuatan. Barang siapa yang diberikan keseimbangan dalam hidup dia, mesti hasil daripada tiga perkara tadi. Siddiq, amanah, fatana. Dia seimbang saja, maka di situlah ada kekuatan. Seimbang ni tak jatuh lah. Orang tolak ke kiri tak jatuh, orang tolak ke kanan tak jatuh, dia seimbang. Itu masuk seimbang tu wasata. Tengah-tengah ni bukan masuk saya kiri pun tidak, kanan pun tidak, saya atas pagar. Itu al-a'raf. Timbuk. Dia bukan atas pagar. Wasata ni bukan atas pagar. Wasata ni maknanya dia seimbang. Dia tidak terkesan dengan apa-apa yang datang, melainkan semua itu mesti dibahaskan dengan kefahaman yang benar. Dia seimbang. Itu maksud tabligh. Wallahu a'lam bishawab. Setakat tu dulu perbahasan kita pada pagi ini. Kita akan sambung lagi pada siang akan datang dalam bab tadi, keseimbangan. Yang mana seimbangan ini juga dikaitkan dengan amantu billah summastaqim. Summastaqim. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan maaf daripada saya ada kekurangan. Setakat itu kurang bicara dalam penyampaian. Ya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah pilih kita betul istiqamah dalam ketaatan kepadanya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah surat Al-Asr. Barakallahu wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam bishawab.